Iqra ya Muhammad, Jibril menyampaikan pesanan. Let's ngaji Tuhan kalam, Tuhan penuh suci. Let's ngaji dunia alamat panduan ilahi. Let's ngaji membentuk jati diri insani. Let's ngaji terpancar cahaya hati dan nurani. Let's ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada semua yang sudi setia bersama kami dalam Let's Ngaji #Ngaji Sampai Jadi. Sebuah program di atas talian yang mengajar untuk membaca Al-Quran secara biasa-biasa sahaja, tidak mendalam untuk nak menjadi sebagai seorang yang alim Al-Quran, kerana program kita pun hanyalah berlangsung selama 30 minit. Dan tidak dilupakan juga terima kasih kepada rakan penaja kita untuk program kali ini, iaitu PPZ Mawid, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dengan pesanan tunaikan zakat anda, insya-Allah kehidupan anda barakah di dunia, malah lebih lagi di hari akhirat. Bersama kita hari ini kita ada tetamu istimewa, iaitu saudara Amiro yang merupakan seorang podcaster Malaysia. Amiro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Apa macam mana podcast sebelum ni? Okey. Alhamdulillah, kita pun baru pun rekod beberapa untuk Ramadan. Selamatlah mudah-mudahan. Amin. Dan Amirul sangat dikenali di, orang kata apa, di kalangan TikTokers dan sebagainya sebagai seorang yang membantu anak-anak muda memahami agama dengan cara penyampaian mereka yang tersendiri. Maknanya tuan-tuan jangan mengharapkan tuan-tuan nak tengok mereka di TikTok dengan penyampaian yang konservatif lah. Tuan-tuan tak jumpa lah. Dan mungkin tuan-tuan akan rasa mereka semua ni macam baru masuk Islam. Betul. Subhanallah. Jadi, tapi sebenarnya mereka bukan. Cara penyampaian itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini surah As-Sajadah ayat yang ke-21 dan 22. Sempat lagi kalau siapa yang nak buka kami sambil mendengar dan duduk di dapur untuk persiapan nak buka puasa nanti, boleh sambil-sambil itu untuk rujuk juga bagi yang ada masa, muka surat 417 Al-Quran betul kita atas sekali. Okey, boleh dah? Baik, jom kita mula dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Amirul, Ya. cara dia saya baca sekali lalu dulu. Okey. Amirul jangan cemas. Okey. Lepas saya baca sekali lalu, saya akan bagi tahu beberapa perkara penting. Okey. Kemudian baru Amirul baca. Boleh. Okey, so relax sahaja. Tapi dah cemas saya. Dah cemas lah. Jadi relax lah. Baca Quran lah. Aduh, ni biasalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Sadaqallahul azim. Tak perlu nak berlagu macam tu. Itu saya baca aja. Okey. Boleh je kalau kita, dia sebenarnya Quran ni asas dia, bacaan dia ialah ikut tajwid. Okey.
So kalau orang yang ikut tajwid, bacaan dia وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dia tak payah lagu, tapi dia akan jadi lagu secara automatik sebab dia memang ikut tajwid dia tu. Okey. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Kita tak ada lenggok-lenggok pun. Kita baca ikut tajwid lah, tapi dia mesti akan jadi lagu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, so perkara pertama sekali, Amirul boleh tengok dekat skrin. Okey. Perkara pertama yang kena jaga adalah huruf ni. Okey. Kenapa Siti? Ni siapa nama cek, kita punya cursor kena ubah tepi sekejap dulu. Boleh? Huruf zal. Okey. Huruf zal biasanya orang akan confuse dengan huruf zai. Betul Ustaz. So dia walanudhi sebab starting awal. Allazi, allazi, ladzi. Orang selalu allazi sebab awal, dia masih di awal. Kalau di tengah-tengah, orang dah lidah dah warm up lah. Dah warm up. So jaga kat situ. Walanudhi. Kalau kita duk baca ayat sejadah daripada ayat pertama tadi, sekarang kita tak cemas. Boleh. So walanudhi wajibul gunnah. Dengung. Hum idgham mislain kat sini. Dengung juga. Hum minal azab. Jaga lagi sekali kalimah ni. Azabil adna. Qalqalah. Yang tu saja dulu. Yang tu saja dulu. Yang lain semua tak cemas. Cuma kalau lagi satu je, ya ni. Yaru. Ni, Amirul. Yaru. 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 Dia kena penuh mulut. Mulut macam penuh. Yaru. 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 Oh, ni bagus. Dah berlain daripada yang kita sebut sebelum. Sebelum ni orang selalu. Okey, sila. Amirul kalau nak baca. Oh, ten saya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Walanudhiqannahum Lama sikit. walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Yaru. Tengok. Dia kalau siapa yang tengok tadi boleh ulang balik. Tengok beza yang sebut tadi dengan yang sebut sekarang. Ambil la'allahum yarji'un. Itu baru sebutan roh. Dia tu yang kita nak semua orang sebut. Sebab semua orang sebut macam Amirul sebut first tadi. Dia betul, dia tak salah. Memang huruf roh. Tapi sebutan yang betul dan kemas, sebutan yang kedua ni. Dia kena penuh. Kalau roh yang sebelumnya berbaris di atas, atau roh tu baris atas, atau sebelumnya baris depan, atau roh tu baris depan, bunyi dia macam tu. Yarji'un. Okey, terus. Wa man adlamu penuh juga. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Bagus. Tu baca ayat betul tu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Cantik. Sekali lagi kita akan bagi tahu lagi sekali. Kita akan baca lagi sekali sama-sama. Kita tengok tak mana sebab ada 1-2 tempat contohnya macam tapi sebab kita tak highlight dalam ni. Kita tak bagi tahu lagi. Yang ni sat lagi. Round kedua baru kita highlight balik. Kita perbetul dulu yang mana yang kita tanda tadi. Okey? Okey Ustaz. So bacaan Amirul tadi semuanya kemah, especially huruf zal yang kita kata jaga-jaga tadi tu. Ada 2 kali azab dekat situ. Kalau Amirul boleh tengok kat skrin, kita ada 2 kali kalimah azab. Ada satu yang pertama dekat sini. Kalimah yang kedua dekat sini. Okey? So dua-dua ni cantik.
Ada tadi sedap. Ada. Okay. Adena tadi sedap sangat. Saya tak tahu macam mana Amirul buat, tapi sedap. Okay. Alright. Siapa yang mungkin rasa dia boleh tiru, follow, tiru yang macam Amirul buat tadi, memang sangat betul dan sedap bacaannya. Kalau boleh saya minta Amirul baca lagi sekali sebab adena ni sedap. Saya cuba lagi sekali. Tak jadi pula ni. Buat macam tadi ya? Ada. Okey. Daripada Walanuzi. Walanuzi. Cuba buat macam yang tadi Mia. Tapi tak tahulah macam mana, tapi cuba buat macam tadi. Cuba ya. Terus Ustaz, Walanuzi. Betul. Walanuziqannahum. Lama. Walanuziqannahum minan sama ya. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Cantik nampak? Okay. Bacaan tadi adna tu dia kena bersahaja macam tu. Dia kena bersahaja. Yang saya boleh tangkap lah. Okay. Amirul bersahaja di situ. Tu azabil adnadu. Dia tak kalut. Jadi kepada siapa-siapa yang nak, kita ambil formula daripada Amirul lah ni. Kalau nak baca berkaitan dengan qalqalah, makanya tenang-tenang saja. Qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra, qul huwallahu ahad. Dia kena bagi bunyi. Kuat dia tu. Yang ni tak azabil adnadu. Boleh faham Boleh dapat Boleh. Alright, okey. So seterusnya kalau kita boleh tengok kalimah yang Amirul cukup jaga tadi adalah kalimah ra. Okey. Mungkin semua orang tak perasan dan mungkin Amirul pun tak perasan. Saya gerak sikit, saya tunjuk. Cuba tengok elok-elok. Kat sini ada huruf ra. Mati pula. Okey, sini ada huruf ra. Perasan ujung sini. Okey. Betul? Okey. So kat situ dunal azabil akbari ringan. Ri biasa aja. Ri. La'allahum yaru. Masuk yaru. Cuba ambil balik dari situ. Dunal azabil akbari. Cuba Amirul feel sendiri. Dia macam ni. Dia macam kita makan. Kita makan kan? Kita macam bukan boleh. Tak sedap dia, tak ada. Dia rasa kunyah dia telan. Okey. Sedap. Faham. So sekarang kita nak baca, dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kita akan dapat beza. Cuba. Dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Nampak beza? Akbari la'allahum yarji'un. So dia ada beza dekat situ. Huruf ra tadi. Ra yang saya ulang balik. Ra kalau dia baris atas. Ra kalau dia tu baris depan. Ra kalau sebelum dia baris atas dia mati. Sebelum dia baris depan dia mati. Macam yang sekarang lah. Baris atas dia mati. Mesti penuhkan mulut kita. Sebab dia tebal. Yaru. Kalau ra berbaris bawah atau huruf sebelum dia berbaris bawah dan dia mati, maka semuanya bunyi dia ringan. Akbari ataupun irji'i. Dia tak boleh jadi irji'i dah. Dia irji'i yarji'un. Itu yang kita baca lah kan. Okey. Kalau bukan kalau lagi. Kalimah yang kita nak bagi perhatian selepas kita kembali balik lepas ni Amirul adalah huruf kaf. Okey, supaya Amirul dapat kemaskan lagi sebab dia ada beberapa huruf kaf. Contohnya akbari dengan dzukira. Bi ayati rabbih summa a'rada anha tu kan. Lepas tu kalimah waman huruf dhad. Macam mana kita nak sebut?
Okey. Sebelum ni dalam episod-episod ada 2-3 dengan kita punya penyampai kita lah, tetamu-tetamu kita, saya tak adalah berikan orang kata apa penekanan dahsyat macam ni, tapi dengan Amirul sebab Amirul boleh sebut. Saya minta Amirul sebut jadi. Saya minta Amirul sebut jadi. Jadi InsyaAllah Ustaz. sedap lah nak goreng macam tu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Let's Ngaji, hashtag ngaji sampai jadi. Terus setia bersama kami. Bayar zakat, peluang untuk dapatkan e-wallet settle RM50. Anda berpeluang untuk mendapatkan e-wallet settle berjumlah RM50 dengan hanya membayar zakat secara online. Peluang ini terbuka kepada 200 orang yang membayar zakat pendapatan, simpanan, perniagaan, emas perak, saham dan KWSP. Jadi apa tunggu lagi? Bayar zakat anda sekarang dengan klik link di bawah. Selamat puasa! Syukur sekarang, bayar awal. Kan senang. Alhamdulillah, kita kembali dalam Let's Ngaji, hashtag ngaji sampai jadi. Jadi tetamu istimewa kita hari ini seorang podcaster yang banyak memberikan influence di dalam memahamkan anak-anak muda dengan agama Islam, iaitu saudara Amirul. So thank you Amirul for ada di sini, sudi menerima jemputan kami. InsyaAllah. Semoga dia memberi manfaat lah kepada masyarakat. Dan kita pun tak maulah melepaskan peluang, ingin mengucapkan kepada semua selamat menyambut nuzul Al-Quran. 1400 tahun dahulu bermulalah turunnya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada sayyidil wujud kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok ayat yang kita baca hari ini, memang special tim kita pilih yang ni sebab kalimah dia. Allah Taala kata, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Adakah lagi kezaliman? Zalim ni maknanya tak adil lah. Maknanya ada, ataupun Amirul nak baca boleh juga. Kalau ayat 22 kat sini. Cuba baca lah. 22. Cuba baca. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, Ya. kemudian dia berpaling daripadanya? La haula wala. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang yang berdosa. Mujrimina muntaqimun. Kami akan berikan akibat kepada orang-orang yang berdosa di kalangan orang macam tu. Siapa dia? Maksudnya dia orang tak terima ayat. Sebab tu kata Nabi, suatu hari Nabi berkata kepada para sahabat, siapakah manil ladzi imanul a'zam? Siapakah orang yang imannya luar biasa? Maka kata para sahabat, malaikat. Nabi kata, hum ma'a rabbihim. Malaikat dengan Tuhan dia, takkanlah dia tak beriman pula dengan Tuhan. Mesti dia beriman sebab dia melihat kekuasaan Allah. Lepas tu kata para sahabat, Rasul wal anbiya, para nabi. Nabi kata, mereka diwahyukan oleh Allah. Takkanlah mereka tak beriman pula. Maka kata para sahabat, kami ni Rasulullah. Nabi kata, la ana ma'akum, aku bersama kamu. Kamu lihat mukjizat aku, takkanlah kamu tak beriman. Habis tu dia tanyalah, siapa dia sebenarnya Rasulullah, orang yang imannya luar biasa? Kata Nabi, dia adalah satu umat yang mendapatkan wahyu di atas kertas sahaja, langsung mereka beriman. Dan itu adalah kita. Kita tak pernah tengok Nabi Muhammad. Betul. Kita tak pernah tahu pun cerita penurunan wahyu dari Nabi Muhammad. Kita tak pernah melihat mukjizat Nabi depan mata kita. Betul Ustaz. Kita hanya mengagak bahawa itu adalah orang kata apa, bukti kekuasaan Allah. Kita agak. Faham tak? Kita tak ada orang statekan inilah bukti kekuasaan Allah. Faham tak? Kita hanya ni ribut ni salah satu Allah nak tunjuk azab dia. Kita agak. Kita agak dengan ilmu kita. Faham tak? Tapi tak ada pun macam ada Nabi bagi tahu, lihat inilah azab yang Allah turunkan. Faham tak? Jadi kita tak ada yang tu. Kita hanya ada yang ni saja. Tapi kita beriman seolah-olah macam kita tengok benda tu.
Kita beriman seolah-olah macam kita kenal Nabi itu. Kita beriman seolah-olah macam kita biasa pergi bertegur sapa dengan Nabi itu dan menyatakan rindu kita kepada Nabi itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Sebab tu Nabi kata mereka inilah imannya yang luar biasa. So Nabi kagum dengan kita. So jangan menghilangkan kekaguman Nabi tadi terhadap kita. Betul ayat dia. Sebab tu lah ayat dia kat sini. Ada lagi dah orang lebih zalim. Nampak mukjizat Nabi, dengar Nabi baca Quran, tengok malaikat turun, tapi kamu mendustakan dia. Hampa memang teruk ah. Nak apa lagi? Orang yang diberikan helaian kertas pun boleh beriman. Itu. Jom. Tadi seperti yang kita janjikan. Bila Ustaz sebut macam tu rasa special tu. Mesti tujuannya mesti untuk kita nak rasa special tadi tu. Jadi kalau tadi round pertama kita pakai color merah, ni kita pakai color purple, color biru untuk saya tunjukkan kat semua orang. Yang kita nak highlightkan dekat sini adalah huruf kaf. Kaf kat sini, dia sebab dia huruf kaf ni dia duduk kat sini je. So, tadi tu kita nak sebut dia ringan saja. Dia tak jadi aqaq dalam, aqaq sini. Dia luar sini kat mulut, rongga mulut. Kaf. Cuba rasa. Dia duduk kat kita punya rongga tu. Okey. Sebutan dia pun mesti macam tu. Okey. Dunal azabil akbari. Dia tak boleh jadi aqaq ataupun tak mau. Okey. Cuba dunal azab. Dunal azabil akbari. Ya, itu sebutannya yang betul. Itu sebutannya yang betul. Okey, yang kedua, kita nak pergi kepada kalimah penuhkan mulut. Dia akan beza dengan sebut waman dia akan jadi waman hanya dengan memenuhkan mulut kita dengan angin tu saja, dia dah membezakan huruf tebal dengan huruf nipis. Cuba. Waman azlam. Nampak? Sama ada kita nak terbaca az ke apa ke, itu kita berbetul kemudian. Tapi az yang tebal itu akan jadi dengan hanya memenuhkan angin dalam mulut kita. Cuba lagi sekali. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha. Cantik. Nampak beza waman daripada awal tadi Amirul baca first tadi ringan. Tapi sekarang dia formula dia simple saja. Huruf yang tebal penuhkan mulut dengan angin. Yang tu saja dia punya formula yang kita nak pegang. Kadang-kadang orang keliru dengan zal juga. Ya, betul. Tapi macam mana beza dia tu? Sebanyak mana amount of angin yang kita bubuh dalam mulut kita. Boleh dapat dah? Baik, jom kita baca lagi sekali daripada awal. Inna minal mujrimin. Tak ada masalah sebab mujr ni sama macam ada qalqalah yang sama dan Amirul sukses juga buat tadi. Muntaqimun. Ini kalau saya nak explain sebab memang setiap kali episod kita akan explain yang ni. Nama dia muntaqimun ni ikhfa hakiki. Ikhfa, kalau Amirul boleh tengok skrin, tengok elok-elok dia garisan dia macam ni. Kalau yang ni izhar, yang ni idgham, ikhfa dia mesti kena lalu tengah-tengah. Di antara izhar dan idgham. Izhar kalau muntaqimun. Kalau idgham muttaqimun. Nun tak dengar terus. Tadi muntaqimun. Idgham muttaqimun. So di antara muntaqimun dengan muttaqimun ikhfa duduk tengah-tengah. Dia akan jadi, dia tidak jadi mun, dia akan jadi mun. Kalau mun huruf nun hidup. Yang ni mun. Tapi dia tak masuk dalam ta terus. Dia tak jadi mut. Dia akan ta tadi tu yang tu dia akan berada di awangan dulu. Muntaqimun, muntaqimun, muntaqimun. So sebab tu ikhfa dia berada di antara izhar dan juga idgham. Okey, jom. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Sila Amirul. Wala nuzi. Walanuziqannahum. Lama sikit. Tarik nafas dulu. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Sekali lagi. Dunal azab. Dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Bagus. Ini bacaan tu saya suka. Tak payah lagu pun tak apa, tapi dia sedap. Kalau orang jadi makmum pun orang tahu, penuh huruf dia baca ni puas. Macam tu. Wa man azlamu mimman, kalau nak ambil dia punya mulut saya tu, tengok. Wa man tu sebutan dia lah, tapi kita tak go ke situ, kita just nak ajak bagi orang bunyi penuh ya. Wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Boleh dapat lah? Okey, jom. Wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma aqrada anha. Cantik. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ya, sadaqallah. Betul? Sadaqallahul azim. Itu orang kata apa? Sesuatu yang cantik lah. Jadi kita hampir-hampir sudah di penghujung rancangan. Tapi kita tak habis lagi lah. Dia ada beberapa minit sebelum kita nak habis. Jadi saya wrap up sikit berkaitan dengan pengalaman kita hari ini bersama dengan Amirul. Okey, terima kasih Amirul. Pertama sekali terima kasih banyak-banyak tau. Sama-sama, kerana Ustaz. sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih kerana jemput, Ustaz. Jadi apa benda yang kita dapat hari ini? Pertama sekali yang kita dapat adalah bacaan qalqalah mesti tenang-tenang saja. Itu kita belajar daripada Amirul hari ini. Azabil adna. Tenang saja jadi. Lepas tu, bila mana kita belajar pula yang kedua adalah kalimah-kalimah huruf yang tebal, kita mesti memenuhkan kita punya mulut kita, rongga kita. Okey. Lepas tu, hari ini bersempena dengan nuzul Quran. Betul ya Mirul? Ya. Malam nanti. Sebab kita dah nak buka puasa dah. So, besok maghrib nanti, malam. Tapi peristiwa nuzul Quran yang sebetulnya ialah dia berlaku di tengah-tengah malam sikit. Dia bukannya macam lepas maghrib. Tapi nak bagi tahu 17 Ramadan tu. Exactly pukul berapa Ustaz? Dari segi jam saya tak dapat pula berapa, tapi dia seakan-akan tengah-tengah malam. Waktu Nabi beruzrah, dia kena tengok waktu Nabi bertahanus, Nabi bersunyi-sunyian. Dia taklah alatul selepas maghrib. Dia macam waktu orang semua dah lelo, tenang, baru Nabi bawa diri Nabi pergi ke Jabal Nur. So Nabi duduk di atas Jabal Nur itu, maka ketika itulah baru malaikat Jibril mai peluk Nabi dan Nabi nampak sepenuh-penuh langit itu malaikat Jibril. Itu peristiwa yang sangat agung lah, sangat memberi kesan dalam hidup Nabi sehinggalah kepada hari ini. Kalau tak ada lah Nabi itu dan tak ada lah pendakwah-pendakwah daripada kalangan Ahlul Bait apa semua yang sampai ke negara kita, mungkin kita tengah sembah pokok atau sembah batu sekarang ni. Jadi kita mengenali Allah, kita mengenali kehidupan, kita ada redha, kita ada beriman kepada qada dan qadar. Semua tu tak ada dalam agama-agama yang lain. Jadi benda tu memberikan kehidupan yang besar kepada kita. Dan kata Allah, adakah orang yang lebih zalim lagi daripada orang yang bila tengok ayat Allah tapi tak beriman, berpaling daripada dia. Jadi kita mengharapkan janganlah Allah memasukkan kita di dalam kumpulan ini
Sebaliknya, kita dan anak kita, keturunan kita, biarlah termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, beramal soleh dan jauh daripada menyembah berhala. Betul ya, Mi? Betul. Ustaz, bila Ustaz cakap macam ni, jelah podcaster kan. Saya ada soalan juga nak tanya Ustaz, boleh Ustaz? Apa dia tu? Boleh Sambil- sikit satu. Ustaz, bila malam nuzul Quran, ada tak apa-apa yang, kalau katalah kita membuat satu perkara yang wajib, contohnya macam ialah Allah perintahkan kita solat, zakat, sudah tentunya. Ya. So, kalau katalah kita menunaikan zakat pada malam ni, adakah ianya sesuatu yang baik? Dia begini, Macam tu. bila berlaku peristiwa-peristiwa tertentu, sudah pastilah ada ganjaran-ganjaran tertentu. Dan hikmah Sebab dia. Allah pilih. Ialah macam Lailatul Qadar, perpindahan kiblat, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian kita ada malam pertama Rejab. Memang dari segi dalil tidak ada berkaitan dengan siapa yang buat amalan khusus pada malam. Tak, betul. Tetapi menggunakan peluang tarikh-tarikh tertentu, asbab-asbab tertentu mendatangkan satu motivasi dalam hidup kita. Takkanlah tak ada langsung pandangan rahmat daripada Allah. Pada hari yang 1400 tahun dulu Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi kita. Boleh ya? Jadi sebab tu amat-amat digalakkan, especially seperti pesanan PPZ kepada kita, tunaikan zakat. Jadi sempena malam nuzul Quran ni, ambil peluang. Pasal apa? Tak ada lah nak ambil keberkatan, tarikh yang istimewa. 13-14 tahun selepas tu pula Perang Badar, tarikh yang sama juga, siang hari 17 Ramadan. So benda tu jadi macam ini peristiwa besar. 2 kali Allah tindih peristiwa besar. Turun wahyu 17 Ramadan, 13-14 tahun selepas tu pun Perang Badar 17 Ramadan juga. Dahsyat. Apa ada pada 17 Ramadan ni? Aku nak bayar zakat lah kan? Contoh macam tu. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih sekali lagi Amirul. Semoga ada kebaikan, dan kepada anda, selamat berbuka puasa. Semoga dirahmati kita semua dengan berkat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok insya-Allah. Let's ngaji. #ngaji sampai jadi.